Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Iman. Untuk pengetahuan kawan-kawan, Nabi Adam telah diciptakan pada hari Jumaat dan wafat pada hari Jumaat. Saya Fatimah. Info hari ini, Nabi Adam dan Hawa telah diturunkan ke bumi akibat memakan buah kuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Asma. Kawan-kawan nak tahu tak? Bangsa Ad adalah kaum Nabi Hud yang ingkar akan suruhan Allah. Saya Dina. Untuk pengetahuan kawan-kawan, Nabi Idris diberi gelaran sebagai Asadul Usud, iaitu harimau dari segala harimau. Saya Patricia. Kawan-kawan nak tahu tak? Setelah kaum Ad mendapat azab dari Allah, Nabi Hud telah berhijrah ke Hadramaut. Saya Insyirah. Rupa-rupanya kapal yang telah dibina Nabi Nuh merupakan pengangkutan laut yang pertama di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Tullabi. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bertemu untuk sekian kalinya dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Alhamdulillah. Kita masih lagi membicarakan surah Ali Imran. Hari ini insya-Allah sambil-sambil kita membuka itu, kita akan baca bukan ayat 100, bukan ayat 200, tapi ayat ke 61. Ayat yang keberapa? 61. Daripada surah apa? Ali Imran. Jangan sebut Al-Imran. Ali. Ali ni singkatan daripada keluarga. Ya. Kalau Al-Imran tu itu Alif Lam Qamariyah. Sekali lagi, dalam surah apa? Ali Imran. Ali Imran ataupun keluarga Imran. Okey. Siapa yang nak baca sebut? Tullabi? Tullabi. Wih, ramai sangat yang sebut tu. Maknanya tapi Ustaz pilih Nandi, Tani, Tele, Tani Kecapung. Iman, silakan. Ya. Yang lain tolong semak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm fakul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil faraja'il la'natullahi 'alal kadhibin. Alhamdulillah, begitu lancar sekali ya. Okey, 2 mantap untuk Iman. 1 2 3. Mantap. Ya. Cuma jangan sebut summa. Summa. Semua? Summa. Keluarkan lidah tu. Kalau summa jadi sin. Kalau summa jadi tha. Sekali lagi. Summa nabtahil. Semua. Summa nabtahil. Ya, begitu juga tempat-tempat yang panjang. Kat sini banyak sekali tempat yang panjang. Yang pertama sekali yang 6 harakat itu saja yang 6. Hajjaka. Yang lain tu mim ba'di ma ja'aka. Kemudian ada lagi tak? Abna'ana wa abna'akum. 4 atau 5 harakat. Wa nisa'ana. Begitu juga wa nisa'akum. Okey, tempat tu pastikan panjang. Kita sekali lagi baca bersama-sama dan fokuskan tempat yang panjang itu supaya dipanjangkan. 1 2 mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Alhamdulillah. Tullabi? Naam. Ya, seperti mana yang kita baca pada ayat ini. Ayat ini kita akan bicarakan pada hari ini mengenai mubahalah. Apa dia? Mubahalah. Apakah dia maksud mubahalah?
macam pernah dengar sebelum ini. Kita ada sebut secara ringkas dalam surah Al-Baqarah sebelum ini, tapi kita akan fokuskan lagi pada hari ini mengenai mubahalah. Sekali lagi? Mubahalah. Apakah dia sebenarnya maksud mubahalah? Ustaz terangkan dahulu sebelum kita berhenti rehat seketika, iaitu saling melaknati. Saling apa? Melaknati. Saling melaknati iaitu di antara dua pihak yang bertelagah. Masing-masing berdoa kepada Allah, moga-moga laknat Allah lah ke atas kami di antara kami berdua jika kami adalah berdusta. Maknanya dua-dua ni dah rasa dah tak ada jalan lain. Jalan yang terakhir dia buat mubahalah sampai panggil segala-gala anak kamu, anak kami, perempuan kami, penyokong kami berkumpul di satu tempat yang lapang. Ya Allah, jikalau aku benar dan jikalau dia dusta, turunkanlah laknatmu ke atas dia. Ataupun kalau aku berdusta sendiri, ya Allah, turunkanlah laknatmu ke atas aku. Ketika itu kedua-duanya sumpah laknat ataupun sumpah mubahalah. Dan apa yang berlaku selepas sumpah itu? Nak tahu? Nah. Kita akan berhenti rehat seketika. Sambung selepas ini. Tullabi. Nah. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Alhamdulillah. Punca ayat ini diturunkan ada dia punya peristiwa ataupun asbabun nuzul. Apa dia? Asbabun nuzul. Ketika mana kita tahu bahawa sebelum ini ada penyokong Nabi Isa, ada penentang kepada Nabi Isa. Nabi Isa ni dah mula ramai yang mentakdiskan mereka, dah mula jadi seleweng walaupun dia kata, aku bukan Tuhan, memang aku banyak mukjizat. Tapi mukjizat ni nak mengukuhkan bahawa aku adalah Rasulullah. Walaupun aku lahir satu kampung dengan kau, aku orang kampung. Tapi apa membezakan aku dengan kau? Maka perlunya datang mukjizat untuk menunjukkan, ya, aku ni bukan orang kampung biasa, tapi lantikan daripada Allah ataupun Rasulullah. Ataupun apa? Rasulullah. Tullabi. Naam. Sehinggalah kejadian-kejadian pelik yang berlaku ni yang dinamakan mukjizat ni, pengikut-pengikut Nabi Isa ada yang mengatakan Nabi Isa ni Tuhan ataupun Allah. Kebetulan pula Al-Quran dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn Kathir mengatakan 3 ayat ini Allah menggunakan perkataan nahnu ataupun kami. Pertama Allah, yang kedua Isa, yang ketiga Maryam. Yang pertama apa? Allah. Kedua? Isa. Yang ketiga? Maryam. Digunakan perkataan plural, nahnu, we have. Kalau dalam bahasa Inggerisnya, we have chicken chop, we have, kan? Tapi kadang-kadang we itu merujuk kepada seorang. Tetapi ketiga-tiga ni menggunakan perkataan nahnu menunjukkan kekuasaan. Sehinggalah orang-orang Nasrani ataupun Kristian dia tersilap anggap bahawa dia mengatakan Nabi Isa juga Tuhan, Allah pun juga Tuhan, Maryam juga adalah Tuhan. Dan ini bertentangan dengan akidah orang Islam yang sentiasa mentauhid dan mengesakan siapa? Allah. Allah sahaja yang satu. Ketika itulah orang Nasrani daripada Najran datang sebanyak 60 orang. Berapa orang? 60 orang. Najrani datang kepada Rasulullah di Madinah. Dia kata, kami memang yakin bahawa Isa ni anak Allah. Ya, betul. Kami berdebat. Kemudian Nabi Muhammad kata, tidak, begini sebenarnya. Begini, asal usulnya begini. Geng-geng Nasrani Najran 60 orang ni tetap tidak puas hati. Akhirnya mereka tanazul ataupun berundur dengan pandangan yang sesat mereka itu. Dia kata, okey, kalau macam tu kita bermubahalah. Nabi pun kata okey. Lepas Nabi kata okey, maka ketika itu bermulalah proses mubahalah. Proses apa? Mubahalah. Okey. Hukum mubahalah ni adakah wajib ke tak wajib? Tak wajib. Dia adalah antara langkah yang terakhir daripada pilihan-pilihan yang ada setelah adanya perbincangan, adanya perdebatan, adanya munaqasyah ataupun perbincangan untuk mencari kebenaran. Tapi kalau tak ada juga kebenaran, boleh untuk mengambil. Boleh ni maknanya harus. Boleh tu maknanya apa? Harus. Hukumnya harus. Maknanya kalau ada orang mencabar untuk menyumpah laknat ataupun mubahalah, orang yang dicabar itu tidak wajib untuk menyambutnya. Tapi kalau rasa dia benar untuk menyambutnya pun tak jadi masalah. Itu dari sudut hukum dia. Okey. Sekarang tullabi. Naam. Kemudian kita lihat kepada syarat sebelum melakukan mubahalah. Yang pertama, mengikhlaskan niat kerana Allah. Yang kedua, kena ada ilmu, bukan main sembrono dan menkhinzir buta. Yang ketiga, orang yang menuntut mubahalah itu terdiri daripada orang yang solat dan bertakwa. Bukanlah orang-orang yang merapu, mak-mak rempit, entah pang, entah mana, tak tahu apa, tiba-tiba nak tuntut mubahalah. Yang keempat, dilakukan selepas tertegaknya hujah. Maknanya setelah ada perbincangan, setelah adanya hujah, setelah adanya debat dan seumpama dengannya. Dan yang kelima,
Mubahalah itu dia lakukan dalam perkara yang penting dalam urusan agama. Jangan sikit-sikit nak mubahalah, sikit-sikit nak sumpah laknat. Tak, dalam urusan yang dianggap penting dalam urusan agama. Itulah dia antara syarat-syaratnya. Tullabi? Naam. Kemudian apakah kesan ketika mana mubahalah ini telah berlaku? Setelah mana dikumpulkan di tempat yang umum, semua melihat, bawa isteri-isteri, bawa anak-anak di satu tempat di antara dua pihak yang telah bertelagah tadi. Maka kesannya mengikut Ibnu Hajar Al-Asqalani, berdasarkan pengalaman, dia mengatakan sesiapa yang bermubahalah sedangkan dia berbohong, tunggulah kesan negatifnya yang Allah akan tunjukkan. Tidak lebih daripada setahun. Tidak lebih daripada berapa? Daripada setahun. Masya Allah, biasanya ada sesuatu benda yang berlaku. Ini pernah berlaku sendiri kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia bermubahalah dengan seorang yang ta'assub dengan agama sesat dia, agama etis. Ketika itu, dalam tempoh kurang daripada setahun, iaitu 2 bulan, sudah berlaku kecelakaan yang teruk kepada orang yang bermubahalah dan bersumpah dusta. Dan ini berlaku sekali lagi kepada seorang syekh dan ulama di India. Di mana? India. Namanya Syekh Abdul Wafa Thana. Syekh Abdul Wafa Thana ini dia berdebat dengan Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, geng-geng Qadiani yang sesat. Ketika itu, setelah mana mereka tak jumpa jalan penyelesaian, mereka akhirnya bermubahalah. Tak lama kemudian 100 ataupun setahun selepas itu berlakulah kerosakan, berlakulah kecelakaan, berlakulah kebinasaan kepada Mirza Ghulam Ahmad setelah mana setahun daripada peristiwa mubahalah. Itu sebab mubahalah ini adalah satu perkara yang besar, jangan buat bermain, dan dia adalah pilihan yang terakhir daripada pilihan-pilihan yang ada. Tullabi? Naam. Terus setia bersama kami, kita dengar pula pesan Atuk selepas ini dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Ya, Alhamdulillah. Cucu-cucu, apa khabar jatuh semua? Alhamdulillah. Masya Allah. Semua sihat-sihat, semua ceria-ceria. Supaya cucu jatuh depan sana pun insya-Allah semua sihat-sihat belaka. Dan kita teruskan rancangan kita, iaitu dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Alhamdulillah. Kita terima kasih dulu kepada Ustaz Zamri. Terima kasih kepada cucu-cucu Atuk yang telah pun memperdengarkan bacaan ayat Quran. Ustaz Zamri telah pun huraikan maksudnya, maknanya. Dan sekarang giliran Atuk pula untuk membuat kesimpulan daripada apa yang diterangkan oleh Ustaz Zamri tadi. Kesimpulannya, Atuk nak cerita begini ya. Dalam ayat ini ada disebut perkataan ibtihal. Ya, apa dia ibtihal? Itu satu konsep yang digunakan pakai, iaitu yang dinamakan mubahalah. Apa dia? Mubahalah. Apa dia mubahalah? Mubahalah ini biasanya kalau zaman Nabi, zaman-zaman dulu, kalau timbul fitnah, timbul tuduh-menuduh, orang kata orang salah, orang ni kata orang ni salah, masing-masing mengata orang salah yang dia tak salah. Bila ada tuduhan macam ini, nak bukti siapa benar, siapa salah, maka kita kena buat mubahalah. Itu yang dia katakan, apa dia? Mubahalah. Tapi dalam ayat ini Allah kata apa? Kalau kita nak buat mubahalah, kita kena panggil semua orang. Tu dia. Berkumpul di kawasan lapang, bawa semua yang lelaki, yang perempuan, yang wanita, yang kanak-kanak, bawa semua. Tu dia. Hebat tak? Hebat. Tu nak mubahalah ni. Okey, kalau gitu semua dah berkumpul ramai-ramai di satu tempat, maka kata, ya Allah, ya Tuhanku, siapa yang mendusta, siapa yang berbohong, siapa yang fitnah, maka dia akan menerima laknat siapa? Allah. Takut laknat tak? Takut. Allah. Kalau Allah laknat, habis hidup tak berkat, dunia tak berkat, akhirat tak berkat. Maka sebab itulah ulama-ulama hari ini tidak menggalakkan kita membuat mubahalah. Artinya, tak usahlah kita fitnah orang. Tak usahlah kita tuduh. Betul tak? Betul. Kalau betul pun dia buat salah, dia diam sudahlah. Jangan kita suka mendedahkan keaiban orang. Jangan fitnah orang. Sebab Nabi pun kata, Man sataral muslim, satarallahu lahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang menutup keaiban seorang Muslim, dia tak suka fitnah orang, dia tak suka buruk-burukkan orang, maka Allah akan menutup keaiban dia di hari akhirat. Maka sebab itulah ulama kata tak sepatutnya kita bermubahalah. Kalau nak berlaku juga, biasanya kita guna konsep li'an. Konsep apa? Li'an. Apa dia li'an? Ini yang Tok cakap ni. Apa dia li'an? Biasanya
li'an ini diguna pakai, diamalkan bila mana seorang suami, cucu atuk ada suami belum? Belum. Nak suami tak? Tak nak? Besok nak lah kan, sekarang tak nak ya. Esok insya-Allah kita akan bersuami. Jadi bila kita ada suami, tiba-tiba suami dia menuduh isteri dia buat jahat. Ada tak suami tuduh isteri buat jahat? Ada. Ada. Kadang-kadang suami tak tuduh, tapi isteri buat jahat. Ada tak? Ada. Ada juga. Kita dengar tak seorang isteri, ada suami, ada anak, pergi cari jantan lain. Ada tak? Ada. Masya Allah. Kenapa yang berlaku ni? Suami ada, anak ada, yang pergi cari jantan lain tu apa? Kalau jantan yang sesuai tak apa, Bangla pun cari. Ya, ada berlaku tak? Ada. Kenapa berlaku? Ini kan berlaku. Yang betul asal sini, yang dia kata li'an apa dia? Isteri dia baik. Isteri dia bagus. Isteri taat suami dia, hormat suami dia. Cuma suami tu kuat cemburu sangat. Cemburu, Masya Allah. Dia tiba-tiba dia tuduh isteri dia buat jahat. Maka terpaksalah isteri yang baik tadi nak pertahankan diri dia, maka dia kena sumpah li'an. Sumpah apa? Li'an. Itu saja. Bukan untuk orang lain tak. Itu untuk isteri yang dituduh oleh suami. Padahal isteri itu baik, orang baik. Dia tak cari jantan lain, dia tak menduakan suami. Tiba-tiba suami yang tuduh. Ya, habis apa nak buat? Besok bila cucu-cucu atuk jadi isteri, kita ada suami, tiba-tiba suami kata, engkau jahat. Engkau cari jantan lain. Kita baik, apa kita buat? Maka kata, abang, saya nak sumpah li'an. Kita kata sumpah. Li'an. Apa sumpah li'an? Dia kena kata, wallahi, wabillahi, watallahi, saya tak buat benar. Ya? Itu asal dia katakan sumpah li'an. Sama juga kalau si isteri pula tuduh suami. Kata engkau abang ni cari betina lain. Isteri yang tuduh suami. Maka suami juga boleh melakukan sumpah li'an. Walau bagaimanapun, atuk nak pesan cucu-cucu atuk ya. Dalam Islam, Allah sendiri tak menggalakkan kita bersumpah-sumpah. Ya. Sumpah jangan main-main. Sebab orang kita pernah kata, dimakan dik sumpah. Maka sebab tu Allah sebut dalam firman Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La yu'akhidhuhumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Kau sebut kan? Allah tak ambil salah, Allah tak berdosa, kita tak berdosa. Sumpah yang tak kita sengajakan. Tetapi yang Allah marah, Allah murka, sumpah yang sengaja dibuat. Maka sebab tu ayat Allah kata apa? La taj'alullah urdatan li'aymanikum. Maksud dia apa dia? Allah kata, janganlah kamu sewenang-wenang menjadikan nama Allah itu sebagai bahan sumpah kamu. Seolah-olahnya, pesan itu, ayat ini beritahu kita, jangan main-main apa? Sumpah. Jangan main-main sumpah. Ini silap sikit, sumpah. Silap sikit, sumpah. Silap sikit, sumpah. Maka sebab itu, pesan Datuk, Penyusul Radio, di luar sana ingat, jangan sewenang-wenang kita menggunakan nama Allah. Wallahi ka, wabillahi ka, watallahi ta untuk bersumpah. Sebab Allah tidak suka menggunakan nama dia untuk kita bersumpah. Kalau begitu, tak payahlah kita sumpah-sumpah li'an, tak payahlah kita ubah-ubahlah, kerana masing-masing hidup aman dan tentram, aman dan sejahtera. Itulah kesimpulan daripada apa yang Atuk sebut pada siri kali ini. InsyaAllah, hingga bertemu lagi di siri akan datang dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Untuk itu, ma'assalamah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.